Siapa yang masih dalam mood raya lagi? Rasanya dah start kerja dah. Macam raya korang. Berapa jam start dalam jam? Abang Boy tahun ni tak balik raya dah kot. Sebab semua saudara mara dah ada kat KL. Apa-apa pun Abang Boy nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat hari raya dekat korang. Dan maaf zahir batin kalau ada tersalah kata dalam video-video Abang Boy. Abang Boy ni memang suka mengusik, suka bergurau. So jangan ambil hati, okey? Okey, dah pasal raya. Kita sembang pula pasal kes hari ni. Korang nak tahu tak, dalam banyak-banyak video Abang Boy rasa video yang paling banyak view adalah kes yang berkenaan dengan jiwa ni. Especially kes yang meruntun jiwa. Kes pembunuh besi gini dah biasa sangat. Tetapi kes yang luar biasa tu kadang-kadang ada kena-mengena dengan satu mangsa je. Bagaimana mangsa seorang gadis yang tak bersalah diseksa berhari-hari tanpa belas kasihan. Dan pengakhirannya pun sangat-sangat memilukan guys. Dia hanya perlukan perhatian dan kasih sayang, tetapi dia mengharapkan daripada orang yang salah, golongan yang paling sampah di kalangan manusia. So kalau korang dah ready, sediakan kudat siap-siap, tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 14 Disember 1992, pada pukul 6.10 pagi, seorang pemandu yang bernama Barry Sutcliffe dan dua orang lagi kawannya tengah on the way nak pergi ke tempat kerja pada pagi tu. Masa tu memang tengah gelap lagi guys. Tengah elok dia drive pagi tu, tiba-tiba dekat tengah-tengah jalan dia nampak seorang remaja perempuan dalam keadaan tak berpakaian cuba untuk menahannya. Terkejut member, dah lah jalan sunyi, gelap pula lagi. Dia ingat dia nampak hantu mula-mula. Oh, nyaris tak accident guys. Tetapi melihat keadaan remaja tu yang barai teruk dan jalan tu huyuh hayang, dia decide untuk berhenti dan pergi tolong. Hampir seluruh badan Minah tu terbakar, dan perkataan pertama yang dia cakap adalah, "Mereka telah bakar saya." Barry terus membawa remaja tu ke rumah berhampiran untuk telefon talian kecemasan. Sementara menunggu ambulan tu, mangsa meminta untuk meminum sedikit air sebab dia dahaga sangat. Owner rumah tu bawakan selimut dan air, tetapi disebabkan tangan remaja tu melecur teruk, menggigil-gigil dia cuba untuk pegang gelas tu. Owner rumah tu pun suapkan dia air. Remaja tu je senyum dan mengucapkan terima kasih. Owner rumah tu pun cubalah cover tubuh remaja tu dengan selimut. Remaja tu mengelak. Dia cakap sakit sangat-sangat. Korang bayangkanlah, kulit melecur hampir seluruh badan kot. Dia nak duduk pun seksa guys. Remaja tu telah dihantar ke Stockport Infirmary dan telah diletakkan di ward mangsa kebakaran. Tubuh dia melecur hampir 80% guys. Dan kebanyakan organ dalaman mangsa dah tak berfungsi. Barry ada je dengan remaja tu di sepanjang perjalanan dan juga di hospital. Sebelum remaja tu tak sedarkan diri, dia sempat menceritakan apa sebenarnya yang berlaku kepadanya. Bila polis menyoal siasat Barry, dia bagi tahu yang nama remaja tu adalah Susan Capper dan dia telah dikurung dan diseksa selama seminggu di dalam sebuah rumah. Susan tak berapa ingat di mana sebenarnya dia disimpan, disebabkan suspek telah menyuntik dalam kuantiti yang banyak ke dalam tubuh Susan. Selepas diseksa, suspek telah membawa Susan ke Comstall Road di Stockport untuk membunuhnya. Pelaku telah menyimbahkan minyak petrol ke atas badan Susan dan membakarnya. Semasa polis cuba untuk soal siasat Susan, polis tu sendiri cakap tau, Susan ni memang sopan gila kot. Dia sentiasa mengucapkan terima kasih kepada nurse dan doktor yang merawatnya. Dia sentiasa senyum walaupun muka dia dah memang barai teruk. Korang bayangkanlah, tangan dia memang hangus terbakar. Dekat kaki korang boleh nampak daging guys. Alis mata, bibir, rambut semua dah hangus. Bau usah ceritalah. Memang satu ward tu terbau macam daging terbakar. Keadaan Susan memang kritikal gila. Polis terpaksa tunggu pada esoknya barulah boleh soal siasat Susan. Itu pun dia tersedar sekejap je. Lepas tu dia terus koma.
Tetapi sebelum Susan tak sedarkan diri, dia sempat bagi tahu polis siapa sebenarnya yang menyeksa dia selama 7 hari berturut-turut. Susan mati pada 18 Disember. 4 hari selepas dia dikejarkan ke hospital. Punca kematian adalah kegagalan organ. Polis cuba selidik latar belakang Susan. Siapa sebenarnya Susan Kepa ni? Kenapa sampai macam ni teruk dia diseksa? Susan dilahirkan pada 1 September 1972 di dalam sebuah keluarga yang kacau bilau. Elok je lepas Susan dilahirkan, bapa kandungnya melarikan diri ikut perempuan lain. Ibu Susan pula dah jadi tak betul dah guys. Dia menyalahkan Susan sebab mamat tak guna tu melarikan diri. Ibu Susan menganggap kalau Susan tak ada, mungkin lelaki tak guna tu akan sayang dia. Disebabkan ini, dia layan Susan macam nak tak nak je. Makan ke tak makan budak tu, dia tak peduli. Tetapi pada umurnya 2 tahun, mak Susan yang bernama Elizabeth telah berkahwin dengan seorang lelaki yang bertanggungjawab yang bernama John Kepa. Dia ni memang kuat bekerja dan betul-betul sayangkan Susan dan Elizabeth. Dia anggap Susan ni macam anak dia sendiri. Dia manjakan, dia bawa jalan-jalan, dia beli toys dan macam-macam lagi lah. Memang Susan happy pada masa ni. Akan tetapi pada tahun 1979, selepas 7 tahun bersama, Elizabeth dan John decide untuk bercerai. Semasa ditemu bual, John memberi gambarannya Susan adalah seorang budak yang sangat bersopan santun. Dia tak pernah mengeluh dan meninggikan suara walaupun dimarah ibunya. Dekat sekolah pula, Susan ni ramai gila kawan. Dia tak pernah mementingkan diri sendiri dan dia selalu meletakkan orang lain terlebih dulu. Pada dia, kalau orang lain happy, dia pun akan happy. Tetapi selepas bercerai, hidup Susan dah jadi terombang ambing dah. Elizabeth macam buat tak peduli. Elizabeth akan berparti sampai ke pagi dan selalunya bawa lelaki balik ke rumah. Pernah sekali tu, Susan telah diambil oleh Jabatan Kebajikan Kanak-kanak. Pada masa ni, Susan dah mula ponting sekolah. Dia dah mula bercampur dengan crowd-crowd yang tak betul. Salah seorangnya adalah seorang wanita yang bernama Jean Powell. Minah ni adalah seorang tokan tahu. Dorang kenal melalui adik kepada Jean, iaitu Clifford. Dia sebenarnya tak adalah tua mana pun daripada Susan. Umur dia baru 18 tahun je. Tetapi dia dah ada 3 orang anak guys. Jean tinggal bersama suaminya yang juga seorang penagih dan tokan yang bernama Glenn Powell. Pada awalnya, Susan hanya diupah untuk menjadi babysitter untuk ketiga-tiga anak Jean. Tetapi lama-kelamaan, Susan menjadi rapat pula dengan keluarga ni. Susan pun memang sukakan budak-budak. Dan berapa kali juga Susan tidur bermalam di rumah Jean. Hubungan Susan dengan mak dia pun dah jadi makin renggang gila dah. Mak dia tak kisah pun Susan ni nak pergi mana ke, nak balik ke tak nak balik ke. Tak nak balik terus pun tak apalah. Jean makin lama makin ambil kesempatan kat atas Susan. Mula-mula tu dia bayarlah juga sebagai upah untuk menjaga anak-anak dia. Tetapi lama-kelamaan dia setakat bagi upah makan je. Memandangkan Susan pun dah tinggal sebumbung, dia anggap bagi makan tu sebagai upah. Yang peliknya, Susan tak kisah langsung pun. Pada dia, itulah yang paling hampir dengan family idaman dia. Dia anggap Jean sebagai kakaknya dan 3 orang budak tu sebagai anak saudaranya sendiri. Susan sebenarnya ada seorang kakak kandung yang 4 tahun lebih tua daripadanya yang bernama Michelle. Michelle ni pun pernah tinggal bersama dengan Jean tau. Tetapi berpindah keluar selepas bertemu dengan boyfriendnya. So tinggallah Susan seorang je. Ini part yang abang boy tak berapa faham. Jean dan Glenn bukan layan si Susan ni elok-elok tau. Memang segala kerja rumah dia Susan ni buat. Memang garang nak mati. Dan Susan pun takut dengan Jean. Memang macam orang gaji lah si Jean ni kerjakan Susan. Walaupun kena layan macam sampah, tetapi si Susan ni masih lagi tinggal kat rumah tu. Menurut John, ayah tiri kepada Susan, semasa dia dan Elizabeth masih lagi bersama, Susan ni langsung tak dibenarkan keluar malam dan ponting sekolah. John adalah seorang yang tegas dan memastikan Susan tak bercampur dengan crowd yang tak tentu arah. Tetapi selepas dia bercerai dan tinggal berasingan, Susan seperti hilang arah. Elizabeth pun memang dah tak kawal pergaulan Susan dah. Susan nak balik ke tak balik ke, dia tak peduli langsung. Tahu je lah umur-umur macam tu. Memang rebel tak ingat dunia. Bila dah kenal dengan Jean, memang lagi hanyutlah dia. Jean pula jenis suka berparti dan dilihat cool oleh remaja umur-umur macam Susan ni. Itu mungkin menjadi sebab kenapa Susan masih lagi tinggal bersama Jean walaupun dilayan macam sampah. Pada masa ni, Jean dah tak pergi sekolah dah. Dia mula bekerja sebagai cleaner di sebuah pejabat di Manchester. Dan pada weekendnya dia akan bekerja sebagai pembantu di rumah orang-orang tua.
Memang penghuni pusat tu suka gila dengan Susan. Dia selalu layan orang tua dekat situ elok-elok dan selalu bawa diorang berjalan-jalan dekat taman. Tapi korang nak tahu tak perangai si Jin ni? Dia pergi paunya duit gaji si Susan. Setiap bulan duit Susan habis dicekau. Menurut Jin, itu adalah bayaran sewa rumah. Padahal duit tu digunakan untuk Jin membeli bekalan. Si Jin dengan Glenn pula memang tak bekerja. Sepanjang malam dorang akan spend masa berparti dan pada siangnya dorang akan tidur sepanjang hari. Dorang jadikan rumah dorang sebagai tempat maksiat dan pot. 6 minggu sebelum kematian Susan, salah seorang daripada kawan Jin yang bernama Bernadette McNally tinggal bersama-sama. Bukan dia seorang je tau, dia angkut sekali anak dia 3 orang. Sekarang ni dekat dalam rumah tu ada Jin dan Glenn Powell, 3 orang anak dia, Bernadette dan 3 orang anak dia. Dah jadi 9 orang guys. Kalau termasuk Susan, dah jadi 10 orang. Semua tu tinggal dekat dalam rumah yang ada 3 bilik je. Dah jadi macam tin sardin dah. Dan yang paling siot adalah Susan kena jaga ke semua anak-anak ni. Seorang-seorang dia je. Mak bapak diorang memang lepas tangan macam tu je. Malam diorang akan berparti dan hisap. Dan siangnya diorang akan tidur sepanjang hari. Tak cukup dengan tu Jin dengan Bernadette memang benci gila dengan Susan. Bukan setakat maki hamun je. Sekarang ni dah naik tangan pula dah. Silap sikit dia memang makan pelempang, memang makan penyepak. Entah macam mana tah Jin dan Glenn Powell berpisah. Dan Glenn pula berpindah keluar daripada rumah tu. Tetapi si Glenn ni masih datang sekali-sekala tau. Yelah, anak dia pun masih kat situ. Dan lagi satu sebab adalah situ adalah pot untuk bekalan. Lama kelamaan memang ramailah orang keluar masuk daripada rumah tu. Antaranya adalah Clifford, adik kandung kepada Jin. Jeffrey Lee dan seorang lagi adalah Anthony Dodson yang masih berumur 16 tahun. Jeffrey dan Anthony ni boleh dikira macam boyfriend one night stand kepada Bernadette dan Jin. Memang dorang mengambangkan cara hidup bebas. Dan Susan pun dipaksa join sekali dalam cara hidup macam tu. Anthony dikatakan pernah menjalinkan hubungan dengan Susan selama 2 minggu. Dan si Jin dan Bernadette pula anggap si Anthony ni sebagai anak ikan diorang. So bila Jin dapat tahu pasal hubungan Anthony dan Susan, memang Jin marah gila-gila lah. Korang bayangkan Susan tengah main-main dengan anak-anak ni tau. Tiba-tiba je si Jin ni terajang daripada belakang. Memang gila guys. Teruk keadaan Susan masa ni. Lebam-lebam muka. Susan melarikan diri ke rumah ibunya. Korang nak tahu tak apa jadi? Elizabeth halaunya pula Susan. Dia cakap yang boyfriend barunya tak suka ada orang lain dalam rumah. Korang bayangkanlah, seorang ibu lebih menjaga hati boyfriendnya daripada membela nasib anaknya sendiri. Hei, gila betul. Disebabkan tak ada tempat untuk dituju, Susan pergi ke rumah bapa tirinya, John. Memang Susan disambut dengan baik. John bagi Susan tinggal bersama-samanya. Dia siap pujuk Susan untuk laporkan kejadian tu kepada polis. Tetapi Susan ni tak nak. Dia cakap memang salah dia pun dan dia patut kena marah. Aduh, dia masih lagi backup setan-setan ni tau. Untuk seketika, kehidupan Susan kembali normal. Dah tak ada dah dengar caci makian dan penampar daripada Jin dan Bernadette. Tetapi benda tu tak tahan lama pun. Pada 7 Disember 1992, Jin Powell dan Bernadette tiba-tiba datang serbu rumah John. Dorang menuduh Susan mencuri baju sweater berwarna pink milik Bernadette. Dorang maki Susan depan-depan John guys. Memang hati kering gila. Dorang telah memaksa Susan untuk balik ke rumah dan selesaikan perkara ni. John ni cuba juga halang Susan. Janganlah pergi, takut apa-apa jadi. Tetapi Susan ni berjanji dengan bapa tiri dia, dia akan balik selepas perkara ni selesai. So nak tak nak, John terpaksa membenarkan anak tirinya pergi bersama Jin dan Bernadette. Itu adalah keputusan yang membuatkan John menyesal seumur hidup. Sampai-sampai je kat rumah, Glenn dan Anthony dah ada menunggu diorang dah. Masuk-masuk je dalam rumah, tak cakap banyak guys. Jin dan Bernadette terus memukul Susan macam orang gila. Bukan setakat menuduh Susan mencuri je tau. Dorang menuduh Susan telah menjangkitkan dorang dengan penyakit kelamin. Tak pasal-pasal geng. Sebenarnya Anthony, Jin dan juga Bernadette dah terkena penyakit tu. Dan dorang menuduh si Susan ni membawa penyakit. Padahal dorang sendiri yang mengamalkan bebas. Semua yang ada dekat dalam rumah tu memukul Susan, kecuali Anthony yang masih berumur 16 tahun pada masa tu. Tak cukup dengan tu geng, Glenn bertindak mencukur rambut Susan sampai botak. Memang masing-masing naik syih. Semuanya memukul Susan dengan apa saja alat yang diorang jumpa.
Yelah, masing-masing kepala pun tengah melayang. Dah terbang sampai ke bulan guys. Dorang dah tak fikir dah. Menjerit-jerit Susan meminta simpati. Ingatkan dorang peduli. Lagi dorang happy guys. Dorang memukul Susan selama berjam-jam tau. Bila masing-masing dah penat, dorang berhenti jap. Bukan untuk rest. Dorang sambung layan pula. Masing-masing tergelak-gelak tengok tubuh Susan yang berdarah dan lebam sana sini. Tiba-tiba Bernadette bangun dan menanggalkan baju Susan. Dia bagi dua pilihan kepada Susan. Sama ada Susan nak cukur bulu tundun atau Bernadette akan bakar bulu tundun Susan. Korang tahu kan bulu tundun tu apa? Pada siapa yang tak tahu, korang boleh pergi Google. So anyway, terkial-kialah Minah tu cukur dekat bahagian tu. Bila dah habis cukur, dorang suruh pula dia cukur kening. Dah habis cukur, dorang mulakan balik memukul Susan. Round 2 pula guys. Abang Boy rasa Abang Boy tak perlu mention lah apa yang Susan kena pada malam tu. Memang teruk gila. Sekarang tak pasal-pasal Abang Boy kena warning daripada abang YouTube kang. So anyway, bila masing-masing dah penat, Glenn mengheret Susan ke bilik atas dan mengurung Susan dekat dalam almari. Glenn cakap, kalau kau keluar dari almari ni, kau siap. Memang Susan duduk je dalam almari tu. Tak keluar sampai pagi guys. Kencing pun kat dalam tu. Pada keesokan harinya, Jane dan Bernadette berbincang. Kalau dorang nak teruskan menyiksa Susan, dorang tak boleh buat dekat dalam rumah tu dah. Disebabkan John, bapa tiri kepada Susan, dah tahu dah Susan dekat mana. So dorang decide untuk pindahkan Susan ke tempat lain. So dorang pindahkan Susan ke rumah lama Bernadette di rumah bernombor 97 Langsworthy Street. Dekat sana, Glenn dan Anthony menterbalikkan katil kayu dan menyuruh Susan untuk berbaring dekat situ. Dorang kemudiannya mengikat kaki dan tangan Susan ke katil tu. Pada hari ketiga penyiksaan, Jeffrey Lee dan adik kepada Jean iaitu Clifford join sekaki guys. Dorang berdua sebenarnya nak layan je, tapi dah alang-alang layan. Dorang join sekali seksa Susan semahu-mahunya, termasuklah serangan. Sementara semua ni berlaku, Susan ada juga diberi makan. Tetapi dia sendiri tak nak guys. Korang nak tahu tak sebab apa? Sebab sepanjang dia diikat, dorang tak bagi langsung Susan ni pulang untuk membuang pun. Kalau nak membuang pun, buang je lah dekat tempat dia diikat. So Susan fikir dia tak nak menyusahkan orang lain. So dia berhenti makan. Macam mana Abang Boy tahu semua benda ni? Semua ni adalah daripada kenyataan Anthony. Dia yang selalu bawakan makanan dan minuman kepada Susan. Menurut Anthony, dia tak nak pun seksa Susan, tetapi dia terpaksa ikut sebab dia sendiri pun takut menjadi mangsa. Dalam beberapa hari je, keadaan bilik tu memang kotor gila guys. Korang bayangkanlah, nak ke toilet pun tak boleh. Bau memang baeng lah. Keadaan Susan, usah cakap lah, luka-luka dekat badan dah memang naik bernanah dan berulat. Pada masa ni, kau nak tahu tak apa yang si Jane buat? Dia heret Susan kat dalam bilik air dan merendamkannya ke dalam tub mandi. Dia kemudiannya menggunakan berus besi untuk memberus badan Susan yang penuh dengan luka-luka tu. Hui, barai kan. Menangis-nangis Susan. Sakit gila kot. Abang boleh bayangkan lah macam mana ngilu tu. Lepas Susan dah bersih, Susan telah diikat kembali ke katil tu. Di antara kesemua-semua setan ni, Abang Boy rasa yang paling setan adalah Bernadette. Korang nak tahu tak apa yang dia buat? Dia suntik Susan dengan menggunakan headphone, dia pasang lagu rave kuat-kuat di telinga Susan. John, ayah tiri kepada Susan, ada juga datang ke rumah Jean untuk bertanyakan pasal anak dia. Tetapi Jean cakap yang Susan dah melarikan diri dengan boyfriend barunya. Jean cakap dia tak tahu pun Susan pergi mana. Obviously lah, bapa mana yang tak risaukan anak. John ada juga terfikir nak buat report polis, tetapi memandangkan yang Susan ni dah ada history lari daripada rumah, ada kemungkinan polis buat tak tahu je. So nak tak nak, John terpaksa balik ke rumah. Dia pun tak boleh nak tuduh Jean sebab tak ada bahan bukti tau. Pada hari-hari seterusnya, John akan pergi di sekitar bandar dan mencari anak tiri kesayangannya. Pada hari kelima, salah seorang daripada kawan Clifford datang ke rumah untuk membeli bekalan. Daripada bawah, dia mendengar Anthony menjerit dekat atas. Mula-mula tu dia ingatkan Anthony ni main-main, tetapi semuanya terbongkar bila ke-6 jahanam tu meninggalkan rumah tu. Pada masa ni, ada David seorang je. Tengah dia duduk melayan-layan tu, tiba-tiba dia terdengar suara seorang perempuan meminta tolong. Mula-mula tu dia ingat dia tengah high. Dia pun cubalah pergi ke bilik atas. Buka-buka je pintu. Ambil kau. Seorang remaja wanita dalam keadaan tak berpakaian diikat di katil. Susan meminta untuk David lepaskan dia, tetapi si David ni takut. Dia cakap dia takut dipukul oleh Jeffrey Lee.
Jeffrey ni sebenarnya boyfriend kepada kakak David tau. So dia memang cuak gila lah dengan mamat tu. Jenuh si Susan ni merayu. Tetapi si David ni, dia belah je daripada bilik tu. Dia sambung layan guys. Hei, memang celaka perangai. Bila dah malam, 6 jahanam tu balik ke rumah dan continue dengan penyiksaan. Jeffrey ajak David untuk join sekali, tetapi dia tak nak. Menurut David, apa yang diorang buat selepas tu memang kejam gila guys. Dorang ambil pelayar dan cuba untuk cabut gigi Susan satu persatu. Dorang siap ambil turn kot untuk cabut gigi Susan. Dorang siap gelar-gelar guys. Menurut Bernadette, dorang buat macam tu sebab tak nak polis kenal pasti mayat Susan. Hanya Anthony dan David je yang tak join. Lepas dah habis semua gigi Susan dicabut, dorang belah dan tinggalkan Susan di bilik tu. Nak tahu tak apa yang dorang buat selepas tu? Dorang pergi balik ke rumah Jean dan dorang mengadakan parti liar guys. David pun join sekali. Tetapi pada awal pagi 14 Disember, 7 hari selepas Susan diculik dan diseksa, Jeffrey melepaskan ikatan di tangan dan kaki Susan. Pada masa ni Susan memang dah barai teruk dah. Nak berjalan pun tak boleh. Jeffrey terpaksa memapah Susan dan membawanya keluar dan menyumbatnya ke dalam bonet kereta. Kereta tu pun sebenarnya telah dicuri oleh Jean dan Anthony untuk melakukan misi dorang pada hari tu. Jeffrey dan Clifford tinggal di rumah sementara Jean, Bernadette, Anthony dan Glenn membawa Susan ke Comstock Road, sebuah jalan yang sunyi dan agak tersorok. Dorang kemudiannya berhenti di sebuah lorong yang menghala ke hutan. Glenn dan Anthony telah mengeluarkan Susan daripada dalam bonet. Susan pada masa ni ditutup matanya dan tak berbaju. Dia hanya memakai seluar dalam je guys. Susan memang dah tak larat nak berdiri dah. Memang terjelepuk dia jatuh. Bernadette mengarahkan untuk Susan berdiri. Elok je dia berdiri, Bernadette menolak Susan jatuh ke cerung bukit yang agak tinggi. Pada masa ni terjadi, masing-masing gelak je guys. Bergolek-golek minah tu jatuh. Dorang ada bawa 2 botol petrol pada masa tu. Bernadette terus mencurah petrol ke atas badan Susan. Anthony pun mencurahkan baki petrol dalam botol lagi satu. Bila dah habis, Bernadette cuba untuk membakar tubuh Susan, tetapi tak berjaya. Selepas tu Anthony pula try. Dia mengambil Zippo miliknya dan cuba untuk membakar tubuh Susan. Kali ni berjaya guys. Menjerit-jerit Susan menahan kesakitan. Pada masa inilah Bernadette bernyanyi Burn Baby Burn, satu lagu disco yang famous pada masa tu. Pada masa semua ni berlaku, Jean ni duduk dekat dalam kereta tau. Dia tak keluar langsung. Dia jadi driver dan cover line pada masa tu. Elok je selepas Susan dah tak lagi meronta dan menjerit, keempat-empat setan dia terus masuk dalam kereta dan terus belah. Dorang yakin yang Susan dah mati pada masa tu. Sebelum balik, dorang siap berhenti minum lagi guys. Sampai-sampai je ke rumah, masing-masing terus masuk tidur. Macam tak ada apa-apa jadi weh. Weh, kau baru lepas bakar orang kot. Kau boleh kan tidur dengan nyenyak? Hei, memang psikopat seko-seko tu. Ingat kan diorang dah selamat lah. Diorang betul-betul yakin yang mayat Susan tak dapat dikenal pasti. Pada keesokan harinya, diorang hidup macam biasa. Macam tak ada apa-apa yang jadi. Tetapi sangkaan diorang meleset. Susan tak mati lagi guys. Walaupun diseksa selama 7 hari. Giginya dicabut dan tubuhnya dibakar, Susan masih lagi bertahan. Susan merangkak menaiki cerun bukit dan menapak sejauh 500 meter ke jalan besar untuk meminta bantuan. Pada masa inilah dia bertemu dengan Barry Sutcliffe. Sebelum Susan koma, dia telah memberikan nama ke 6 setan jahanam ni berserta dengan alamat sekali. Tetapi yang tak boleh masuk akal adalah mula-mula tu pegawai penyiasatan tak percaya dengan cerita Susan tau. Dia membuat spekulasi yang Susan sebenarnya cuba untuk membunuh diri akibat putus cinta. Dia macam tak percaya yang ada manusia sanggup mendera manusia lain sekejam itu. Tetapi bila dia melihat laporan doktor tentang kecederaan yang Susan alami, barulah dia sedar tak mungkin Susan sanggup melakukan semua benda tu. Polis telah dihantar ke alamat 97 Langsworthy Road dan diarahkan untuk menangkap siapa saja yang ada dekat dalam rumah. Menurut pegawai inspektor yang berada di tempat kejadian, rumah tu dah jadi macam klinik dah. Jarum picagari memang merata-rata. Itu tak termasuk lagi tau dengan barang-barang curi yang bersepah. Pada masa ni, Jean dan Bernadette je ada dekat dalam rumah. Masa diorang ditahan, diorang siap boleh gelak-gelak lagi weh. Polis pun geledah dekat dalam rumah. Buka-buka je bilik, memang bau baik punyalah. Bayangkanlah, bilik tu tak dibersihkan langsung tau. Diorang biarkan je.
Memang terbaik lah. Semua bahan bukti dah ada. Tak payah polis susah-susah pergi cari. Jean dan Bernadette kemudiannya dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Anthony, Jeffrey, Clifford dan Glenn telah ditahan pada hari yang sama. Pada mulanya tak ada seorang pun yang buka mulut tau. Masing-masing cakap yang diorang tak tahu apa jadi. Masing-masing buat tengin je guys. Tetapi pada hari ketiga penahanan, ayah kepada Anthony memujuk Anthony untuk bagi tahu polis. Pada masa inilah polis tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bila seorang dah buka mulut, masing-masing mulalah cuak. Masing-masing cuba salahkan masing-masing tau. Dialah yang buat itu, dialah yang buat ini, dia yang pukul, aku tak pukul, dan macam-macam lagi lah. Masing-masing tak mengaku membunuh Susan. Masing-masing play victim guys. Diorang cakap lah diorang terpaksa pukul Susan lah. Tetapi hanya seorang je yang mengaku, iaitu adik kepada Jean, iaitu Clifford. Berdasarkan statement yang telah diambil daripada kesemua suspek, polis dapat mengenal pasti yang Jean dan Bernadette lah mastermind dalam penyiasatan Susan. Segala bentuk penyiasatan adalah daripada idea dua beruk betina ni. Korang tengoklah gambar dia. Gambar ni ditangkap masa diorang dah kantoi tau. Beruk ni boleh senyum guys. Yang lain tu adalah juga nampak wajah penyesalan. Tetapi dia tak ada guys. Dia relax je. Biasalah, bila dah terkantoi, masing-masing cuba untuk cari jalan keluar tau. Bernadette ni siap cakap, semasa penyiasatan, dia telah dirasuk oleh roh jahat yang sebiji macam cerita Chucky. Setan-setan yang lain pun cakap setiap kali Bernadette ni nak seksa Susan, dia akan cakap, Chucky's coming to play. Macam-macam lah alasan yang diorang bagi. Walau apa jugalah alasan diorang ni, satu nyawa seorang gadis yang tak bersalah melayang disebabkan diseksa berhari-hari. Bila ibu dan ayah tiri Susan dipanggil untuk mengenal pasti mayat, diorang tak boleh guys. Rupa Susan memang dah tak macam orang dah. Polis dapat memastikan identiti mangsa dengan menggunakan separuh daripada cap jari yang masih tak dijilat api. Kesian guys, sedih sangat pengakhiran hidup dia. Keenam-enam bersalah telah dihadapkan ke mahkamah setahun selepas kejadian pada 16 November 1993. Sebelum tu, keenam-enam suspek telah menjalani ujian psikologi untuk memastikan yang diorang ni tak gila. Mujur lah tak gila. Tetapi menurut pakar psikologi tu, antara sebab kenapa mereka hilang kawalan adalah disebabkan pengambilan dalam kuantiti yang banyak. Selepas 22 hari perbicaraan, keenam-enam suspek telah didapati bersalah. Bernadette McNeely, Jane dan Glenn Powell, Anthony Dodson telah didapati bersalah atas 3 pertuduhan, iaitu membunuh, bersubahat dalam mencederakan orang dan menculik. Mereka berempat telah dijatuhkan hukuman penjara 25 tahun tanpa peluang untuk diperol. Sementara tu, Jeffrey Lee didapati bersalah atas pertuduhan menculik dan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara sahaja. Dan yang terakhir sekali, Clifford, adik kepada Jean, telah didapati bersalah atas pertuduhan bersubahat dan menculik. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun tanpa peluang untuk diperol. Dikatakan semasa hari perbicaraan, 2 daripada juri menangis bila Anthony memberi kronologi tentang apa yang terjadi pada hari penyiasatan. Pada masa hakim menjatuhkan hukuman pula, kedengaran orang bersorak gembira di dalam mahkamah. Menurut pakar psikologi, apa yang berlaku ni adalah disebabkan sesuatu yang dipanggil mob mentality. Benda ni adalah disebabkan pengaruh daripada rakan yang lain untuk bertindak kejam. Orang yang sebelum ni tak pernah bertindak ganas pun boleh terpengaruh juga. Glenn, Anthony dan Clifford tak pernah bertindak ganas sebelum ni. Mastermind sebenar dalam kes ni adalah Bernadette seorang saja. Even Jean pun tak pernah memukul Susan tau. Semua tu berlaku selepas Bernadette tinggal sekali. So far, kesemua setan-setan ni telah dibebaskan dan hidup di kalangan masyarakat. Ini adalah kali terakhir gambar Bernadette diambil pada tahun 2020. Entahlah guys, sedih sangat abang beresearch kes ni. Abang boy tak mention ke semua sesaan yang Susan alami tau. Berat rasanya dada abang boy. Kenapalah ada manusia macam Jean dan Bernadette dekat dunia ni. Diorang langsung tak kisah menyeksa seorang manusia atas sebab bodoh. Penyakit kelamin yang diorang kena tu bukan disebabkan Susan pun. Diorang sendiri yang cari pasal sebab mengamalkan cara hidup serambang. Entah dari mana diorang dapat pun tak tahulah. Tak pasal-pasal Susan yang kena. Dan lagi satu, rasanya undang-undang UK dah kena rombak balik dah. Rasanya 25 tahun tu dah macam bercuti je. Sekejap sangat bagi setan-setan ni. Entahlah, abang boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen korang dekat bawah.
So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy, dan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.